Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Kisah Perang Tiga Segi Johor Portugis Aceh. Di bawah langit Selat Melaka yang sentiasa bergelora, tersimpan sebuah hikayat tentang maruah yang tidak pernah padam. Bayangkan sebuah zaman di mana bau rempah bercampur dengan bau ubat bedil dan bunyi ombak seringkali ditenggelami oleh dentuman meriam. Ini bukan sekadar kisah sejarah, tetapi kisah sebuah bangsa yang enggan tunduk kepada penjajah selama 130 tahun. Segalanya bermula pada pagi yang malang di tahun 1511. Apabila kota Melaka jatuh ke tangan Alfonso de Albuquerque, seluruh Nusantara tersentak. Namun bagi waris Kesultanan Melaka, kekalahan itu hanyalah satu permulaan. Sultan Mahmud Shah tidak lari untuk bersembunyi. Baginda berundur ke selatan untuk membina sebuah benteng baru. Di tebing Sungai Johor, sebuah empayar baru ditegakkan, Kesultanan Johor. Sumpahnya jelas, selagi matahari terbit di ufuk timur, Melaka yang hilang mesti dikembalikan ke tangan pemilik asalnya. Namun Portugis di Melaka bukanlah musuh yang mudah. Mereka membina kubu A Famosa yang dikatakan tidak mampu ditembusi. Disinilah bermulanya Perang Tiga Segi yang melelahkan. Johor, Portugis di Melaka, dan Aceh saling bertempur untuk mendominasi perdagangan rempah. Johor muncul sebagai pesaing ekonomi yang paling berbahaya. Setiap kali Johor membina pelabuhan yang makmur, Portugis akan menghantar armada mereka untuk memusnahkannya. Kita beralih ke tahun 1587, satu garis masa yang tragis namun gagah. Di bawah pemerintahan Sultan Ali Jallah Abdul Jalil Shah II, Johor telah berjaya menyekat bekalan makanan ke Melaka, sehingga kota itu hampir mati kelaparan. Marah dengan tindakan itu, Portugis menghantar armada besar di bawah pimpinan Antonio de Noronha. Di kota Batu, Johor Lama, pertempuran yang sangat dahsyat meletus. Langit Johor bertukar menjadi merah akibat api kebakaran. Kota Batu yang dibina dengan batu bata yang kukuh dihujani peluru meriam tanpa henti. Walaupun Johor Lama akhirnya tumpas dan dibakar, Sultan Ali Jallah tidak menyerah kalah. Baginda berundur ke hulu sungai dan membina semula kekuatan. Semangat Johor seperti air sungai, walau diempang, ia akan terus mengalir mencari jalan. Memasuki awal abad ke-17, Johor menyadari bahwa strategi perang harus berubah. Jika Portugis mempunyai senjata moden, maka Johor perlukan sekutu yang setanding. Pada tahun 1606, sebuah kuasa baru dari Eropah, Belanda menerusi syarikat VOC, tiba di perairan kita. Laksamana Belanda, Cornelis Matelief de Jong, melihat potensi besar dalam keberanian orang Johor. Maka satu perjanjian bersejarah ditandatangani di atas kapal Oranje. Ini adalah langkah catur yang bijak oleh Sultan Johor, menggunakan satu kuasa barat untuk menghancurkan kuasa barat yang lain. Pertempuran laut yang paling ikonik berlaku di Tanjung Tuan pada tahun yang sama. Bayangkan berpuluh-puluh kapal perang besar bertembung, kayu kapal berpatah-patah, dan laut dipenuhi dengan asap hitam. Walaupun serangan 1606 itu belum berjaya merampas semula Melaka, ia telah mematahkan dominasi laut Portugis. Sejak hari itu, Portugis di Melaka hidup dalam ketakutan. Mereka tahu ajalnya sudah hampir. Kemuncak penderitaan Portugis bermula pada Jun 1640. Sultan Abdul Jalil Shah III bersama Belanda telah melancarkan pengepungan total ke atas Melaka. Kali ini Johor tidak mahu melakukan kesilapan lagi. Tentera darat Johor di bawah pimpinan Laksamana Tun Abdul Jamil yang digeruni telah mengepung Melaka dari arah daratan, manakala armada Belanda menutup segala laluan laut. Pengepungan ini berlangsung selama 7 bulan. Melaka menjadi kota berhantu. Di sebalik tembok A Famosa, askar-askar Portugis yang dahulunya sombong kini merana. Penyakit dan kebuluran menyerang mereka. Dikisahkan bahawa penduduk di dalam kota terpaksa memakan tikus, kucing, malah kasut kulit mereka sendiri demi kelangsungan hidup. Namun Gubernur Portugis tetap enggan menyerah kalah, menunggu bantuan dari Goa yang tidak kunjung tiba. Akhirnya, fajar kemenangan menyingsing pada 14 Januari 1641. Subuh itu dingin, tetapi semangat tentera Johor dan Belanda sedang membara. Dengan laungan takbir dan bunyi trompet perang, pasukan penggempur melancarkan serangan nekat.
Mereka memanjat tembok yang tinggi dan merempuh pintu gerbang kota yang telah rapuh. Pertempuran jarak dekat berlaku di setiap lorong, di setiap anak tangga, dan di dalam setiap gereja. Darah mengalir di celah-celah batu jalanan Melaka. Apabila matahari tegak di kepala, bendera Portugis yang telah berkibar selama 130 tahun akhirnya diturunkan. Gubernur Manuel de Sousa Coutinho menyerahkan kunci kota kepada pihak Belanda dengan disaksikan oleh Panglima-Panglima Johor. Melaka bukan lagi milik Portugis. Penjajahan bangsa Ibria itu berakhir secara rasmi di bumi Melayu. Kesan kemenangan ini sangat besar. Melalui pakatan ini, Johor bukan sahaja berjaya menghalau musuh tradisinya, malah diiktiraf sebagai rakan kongsi utama Belanda. Johor diberikan keistimewaan perdagangan dan dibebaskan daripada cukai di Melaka. Ini membolehkan Johor berkembang menjadi pusat empayar yang luas, meliputi Riau dan Lingga, serta menjadi pelabuhan perdagangan paling sibuk di rantau ini bagi tempoh yang lama. Penceritaan ini mengajar kita satu perkara. Kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada senjatanya, tetapi pada ketabahan pemimpinnya dan kebijaksanaan dalam membina pakatan. Perang Johor Portugis adalah bukti bahawa biarpun sebuah kota boleh dihancurkan dan dibakar berkali-kali, semangat sebuah kesultanan yang berdaulat tidak akan pernah boleh dipadamkan. Ingatlah, setiap kali kita melihat runtuhan A Famosa di Melaka, itu bukan sekadar monumen Portugis. Itu adalah saksi bisu kepada perjuangan berdarah Kesultanan Johor yang tidak pernah mengenal erti putus asa demi mengembalikan maruah tanah air.